Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Squad King Cobra channel, iaitu channel ular anda. So video kali ni seperti yang saya janjikan, saya akan buat part 2 untuk video khusus ular. Jadi cedok sehabis mungkin input-input yang ada dalam video ni, okey. Jadi video kali ni saya buat tajuk iaitu snack confident dan teknik menangkap, teknik menggunakan peralatan. Okey, jadi teruskan menonton video ni sehingga habis, cedok habis ilmu yang ada secara percuma. Okey, teruskan menonton. Zas. Kita lanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini kepada tadi untuk membina keyakinan. Dan ni kita nak buat kerja dengan selamat. Maknanya kita nak pegang kepala ular dengan cara yang betul. Sebelum ni kita main pakat pegang je. Rata-rata dan majoriti anggota bomba terkena terkena patukan ular bukan disebabkan semasa nak jeruk. Bukan disebabkan semasa kita nak kepil. Dia sebenarnya disebabkan semasa kita nak ambil ular daripada penjerut dan semasa kita pegang kepala ular. Sebab pegang kepala ular dengan teknik yang tidak sempurna dan tidak betul. Okey. Jadi pegang kepala ular ni juga adalah salah satu teknik yang perlu kita titik beratkan semasa operasi. Okey. Okey. Bagi ular yang berbisa, pertama sekali tuan-tuan kena tahu ular tedung selah dia mempunyai taring untuk menyuntik bisa ke dalam badan mangsa. Tak kisahlah ular tedung selah ke, ular tedung senduk ke. Jadi kat sini saya nak tunjuk taring ular. Ni antara mata dan hidung. Mata dan hidung. Jadi taring ular dia duduk di sini. Tengok Oh, dia bungkuh dengan kursi dia tu. dia bungkuh. Dia tapau tuan-tuan. Mana dia ada selaput. Dia ada sarung taring. Jadi taring dia ni, dia berada di antara mata dan hidung, mesti ada kedua-dua belah sisi, iaitu kiri dan kanan. Okey, tengok satu lagi. Oh, ni patah. Ni patah dah. Sebelah ni patah. Dia akan tumbuh yang baru. Okey. Walaupun dia patah, dia akan tumbuh yang baru. Walaupun dia patah, dia akan tumbuh yang baru. Mungkin dia gigit haiwan lain, mungkin dia gigit benda-benda yang kerah, dia boleh patah. Tapi dia akan tumbuh taring yang baru. Dia tak macam manusia. Manusia ni patah gigi, habis. Kecuali gigi susu. Oh, busuk. Nampak tak? Atas. Ada yang tak nampak je. Jadi taring dia anggaran berapa? 1 inci pun tak apa. Setengah inci. Ini adalah barisan gigi. Ni barisan gigi. Ni gigi, ni gigi. Ni gigi, ni gigi. Okey. Di bawah ni pun ada gigi. Okey, dan satu lagi, sebab apa ular dia boleh makan makanan yang lebih besar daripada dia? Sebab gusi di sebelah bawah tidak bersambung. Gusi di sebelah bawah tidak bersambung. Sebab itulah dia boleh makan makanan yang saiz lebih besar daripada badan dia. Okey, nampak? Okey, jadi ini cara pegang bagi ular yang bersaiz kecil. Ini contoh ni. Contoh ni ular senduk contoh. So kita pegang ular senduk, kita pegang macam ni. Cekik tepi kiri dan kanan. Sebab kita tak boleh nak pegang depan. Tangan kita besar mungkin terlebih daripada depannya. Okey, jadi seterusnya bila kita nak pegang ular tedung selah ataupun ular yang berbisa lain yang besar-besar. Okey. Yang pertama sekali kita dah tahu taring dia dekat mana. Okey, kita dah tahu taring dia dekat mana.
Tangan dia duduk depan ni kan. Jadi inilah tempat yang paling selamat untuk kita pegang. 4 jari di bawah, 1 ibu jari di atas, boleh twist ke bawah. Maksudnya jari di bawah ini kena melepasi paras mata. Barulah kedudukan tangan kita selamat. Maksudnya pegang betul-betul di pergelangan kepala. Dan anda nampak badan dia berpintar-pintar, nampak? Nampak dia akan berpintar dan dia akan lawan kita. Jadi, untuk mengelakkan dia berpintar dan melawan kita, kita ambil kedudukan macam ni, pusing sebelah ni. Dia sebenarnya boleh pegang seorang je sebelah ni. Nampak tak jari saya duduk kanan? Dalam perut Nampak? Jari saya duduk dalam perut. Jadi, kita tekan dalam perut macam ni. Jadi dia terbalik. Keadaan dia, badan dia lurus macam ni. Supaya dia tidak banyak dah ulang ni. Supaya badan dia tidak berpintar ataupun berpusing. Tekan dalam perut gini. Kalau awak pegang bulat gini, dia boleh lagi pusing. Ini yang kita takut. Jadi kita tekan dalam perut macam ni. Okey. Kedudukan badan dia mesti lurus. Kalau kita pegang kedudukan badan macam ni, tak jadi lock. Kita nak lock body dia tak jadi. So nak lock body dia kena dalam keadaan lurus. Okey, anda jelas? Tak, dia karung bisa dia tu lah. Okey, kantung bisa dia. Kita pernah dengar orang kata bisa ular duduk di bahagian ekor, betul? Pernah dengar orang cakap lah. Sebenarnya bisa ular sebenarnya hanya berada di depan ni. Apa ni yang besar? Ni gland. Kita panggil venom gland. Kelenjar bisa. So kelenjar bisa dia duduk sini. Dia akan simpan bisa dekat sini. Okey. Jelas? So ada persoalan cara-cara untuk pegang kepala ular dengan selamat, itu saja. Body kita tetap kena lock sebab body ni dia memainkan peranan. Bila kita tak lock dia akan pusing. Sebab dia nak lepaskan diri. Ya, sebab dia nak lepaskan diri. Ikut tangan kita. Kalau orang tangan pendek, terpaksa kena lock sini Ya. Sebab tu saya cakap nak lurus, duduk dalam keadaan gini tapi lurus. Tengok. Janji bawah dulu. Janji lurus. Tapi kalau lock sini tak jadi. Tak duduk lock sini tak jadi. Tengok badan dia macam mana. So, kita badan paling tidak pun ambil depa sikit, duduk keadaan macam ni. Tengok dia nak lawan saya tahan ya. Jadi gelah tu memang kena betul-betul ngam dengan tangan kita. Ya Sebab dia tuan. tak ada rasa. Sebab itulah dia orang ni pakai gelah api memang sangat-sangat susah untuk buat. Macam ni pun payah. Payah. Nak pegang ni pun berpita-pita pegang kepala. Jadi tengok kesesuaian gelah. Okey? Jelas? Okey, bagi. Siapa nak pegang? Boleh kita dulu. Saya pegang je. Oh. Yang mana? Tidak ke? Kanan. Nama? Nampak kita pegang. Jangan lepas lagi. Ambil wadah untuk lock dulu. Okey. Ni bagi. Kendor. Ni kendor ni. Dia nak tegang. Tegang lagi sikit sini. Situ. Okey. Boleh lepas? Boleh lepas? Okey. Cik, gambar ni, gambar. Nak gambar ke? Gambar lah. Satu ni. Okey. Siapa lagi? Siapa-siapa pun ambil lah. Gila. Dah. Lepas tu jalan lu serang. Setengah orang dia pegang boleh tapi dia tak pegang. Dia jadi takut di situ. Okey, biar confident dulu. Boleh? Duduk tangan cikgu gini tau. Okey. Kuat dah? Confident dah? Lock dulu. Okey, lock. Betul tu. Relax. Ambil biar Sofi. Tangan Hayub tu dah dulu. Betul dah. Yang kita. Relax. Dia gagu. Awak kena gagal. Pasal kena gagu. Awak kena gagal tu. Pastikan tubuh dia ni kalau kita nak pegang pastikan straight. Supaya dia tak berpusing. Lock ni betul dah. Betul dah. Okey, betul. Betul. Gitu. Okey. Kasih dia pusing. Okay.
1, 2, 3. Pip. Okey, boleh je? Boleh. Boleh. Confident tak ada masalah. Nak keyakinan kita tu nak pegang tu kena yakin. Kalau tak yakin memang tak boleh buat. Nak ambil boleh ah. Wow. Kali kekoh itu. Habis malam kita belajar berkenaan teori peralatan sahaja. Mengenali peralatan. Hari ini, petani kita akan belajar cara untuk menggunakan peralatan mengikut kesesuaian spesies ular. Janganlah sampai ular lidi, ular daun pun pakai penjeru. Bayangkan kalau ular lidi ambil sak utuh kepala ular. Jadi dia kena mengikut kesesuaian spesies tersebutlah. Apa yang tuan tahu berkenaan penjeru? Apa yang tuan tahu? Apa fungsi dia? Digunakan untuk menjerut ular yang bersaiz besar. Kecil orang tak pakai. Nama English dia iaitu snake tongue. T-O-N-G, tongue, snake tongue. Okey. Digunakan untuk mengepit ular yang bersaiz kecil. Dan seterusnya adalah snake hook. Snake hook ni digunakan walaupun kita tengok benda ni macam tak ada function, yang nak apa tahu tak? Tak ada function kita tengok benda ni. Tapi kita tengok sepanjang saya buat kelas 2-3 hari ni, tengok apa fungsi dia. Banyak fungsi dia dah. Nampak bodoh je kata. Nampak lah. Tak ada apa pun, tak ada benda apa pun, benda ni tak ada fungsi pun. Tapi lebih mudah untuk kita membataskan pergerakan ular. Dan satu lagi, bila kita pergi operasi mesti tempat-tempat berselerok, contoh tempat-tempat celah-celah gini. Berani tak kita nak ambil dengan tangan alih? Berani tak? Tak berani lah. Jadi kita gunakan benda ni untuk alih barang, tengok-tengok ni. Okey. Okey, ni adalah snake hook ataupun dalam bahasa Melayu dia iaitu pencangkuk. Kita harus tahu setiap peralatan yang ada di depan tuan-tuan adalah bukan sesuai digunakan untuk semua spesies ular. Sebab itulah kita kena pelbagaikan. Okey. Sebab itulah saya banyak peralatan yang ni untuk digunakan teknik mengumpan. Dan satu lagi, snake set ataupun karung. Yang ni isi penggiling pun tak ada masalah. Isi ular sawa 100 kilo pun tak ada masalah. Tapi kalau untuk isi ular sawa 1 kilo, kena buat besar lagi. Okey, bila kita nak jaga ular seperti mana saya cerita tadi, bila kita nak jaga ular, jangan sesekali duduk di bahagian belakang. Tuan-tuan dah tahu risiko sebab apa Dah jelas Dah jelas. Dia akan patah balik daripada sini pun sampai dia akan attack. Jadi bila kita nak jaga ular, mulalah daripada depan dan sedikit mengiring supaya senang kita nak sarut benda ni. Tengok tak perlu laju nak jaga ular. Slow. Jangan sampai nak putus dia punya kepala tu. Mula sekali lagi saya tunjuk. Okey. Tak perlu laju, letak kepit. Bagi. Okey. So, jika dalam keadaan sebegini, boleh tak nak ambil kepala? Ini cukup-cukup bahaya dan sentiasa berlaku. Tangan disambar oleh seekor ular. Ular sawa lah biasanya. Ular ni pun pernah berlaku juga. Sebab bila kepala macam ni, dia akan melilau. So bila hulur tangan, automatik dia ngap. Okey. Dan lagi satu, bila kita nak ambil ular daripada penjerut, jangan sesekali walaupun dalam keadaan macam ni, jangan sesekali hulur tangan di bahagian hadapan. Biasa kalau ular yang baru fresh, dia akan nganga mulut gini. Betul tak? Bila kita jerut nganga mulut gini. Jadi tolak je, terus dia ngap. Jadi jangan ambil daripada depan. Apa-apa jenis ular. Kalau ular saya besar lah, kalau ular saya kecil, kita buat gini tak ada masalah dah. Kalau ular senduk pun, kalau kepit pun sama juga. Ambil daripada belakang, lepas tu belakang tu masuk dia gini. Bawah badan dia, ambil terus tekat. Terus pegang kepala ikut apa yang kita belajar pada sesi pagi tadi. Okey. Dan kemudian ambil
seperti biasa. Okey. Boleh belakang, nak keluar ke belakang pun boleh, nak keluar ke depan boleh. Tapi kalau dah 20 kaki, nanya nak keluar ke belakang kan. Okey. Dah kita pegang kepala seperti mana posisi yang kita belajar pada pagi tadi. Dan satu lagi kesilapan yang paling besar apa yang kita selalu tengok adalah teknik memasukkan ular ke dalam karung. Ini kesilapan yang paling besar, tapi itulah yang kita sentiasa skip. Bila kita skip, keselamatan setiap perjalanan operasi tu boleh mengundang risiko. Bermula daripada kita sampai lagi sebenarnya kita kena tengok dah. Ular apa, kondisi macam mana, kedudukan dia macam mana. Nak jeruk tu macam tadi lah. Dah jeruk, nak jeruk, mengadap dulu. Baru jeruk bahagian depan. Itu risiko lagi. Lepas tu nak ambil ular daripada penjeruk. Satu risiko lagi yang kita perlu titik berat. Dah dapat kepala, cara pegang kepala pula. Betul? Okey, dah pegang kepala. Seterusnya, cara ingin memasukkan ular ke dalam guni atau karung. Biasa kita pakai guni ikut suka kita tak? Ikut suka kita. Jadi kita tak nampak isi kandungan yang ada di dalam. Okey. Dan kadang-kadang kita masuk ular ni, kita baling je dalam guni. Kena ingat, ada potensi untuk dia patah balik terus attack tangan. Itu kaedah jangan digunakan. Okey. So kaedah dia, kawan kita sedia lagi dekat belakang. Senang sahaja, awak cari bucu guni. Kenapa perlu cari bucu guni? Kena nak pegang. Sebab Supik uang. kita tak nak bagi mulut dia terbuka. Ibarat bucu guni ni menutup dia punya mulut dia gini. Okey. Nampak? Mulut dia tertutup. Tak boleh nak buka. Jadi taring dia, potensi untuk taring dia keluar memang tak ada lah. Okey. So kita tutup siap-siap mulut dia. Okey. Lepas tu guni transparan ni kita boleh tengok sama ada taring dia keluar ataupun tidak keluar. Okey. Dan satu lagi senang, kita nak tukar tangan daripada dalam guni ke luar. Kita tengok ibu jari kita. Tapi kalau guni tak nampak, kita rasa ibu jari kita dekat mana. Okey. Tukar tangan. Tarik ni. Yang pegang kepala, jangan buat kerja, fokus sahaja kepada kepala, tekan di lantai. Okey. So. Tutup sikit guni tu. Tutup sikit. Okey. Okey. Yang ni jangan lepas lagi. Selagi tak siap ikat, jangan lepas. Okey, siap Siap. Baru boleh lepas. Okey, kalau ular kecil bolehlah pegang seorang gini tau. Apa yang penting bila kita nak bawa ular, jangan sesekali, bukan masalah hayung, bergeser dengan badan kita. Sebab ular yang ada dalam guni ni, dia boleh lagi menggigit walaupun guni tu tak nampak. Walaupun guni tu gelap, dia masih lagi boleh menggigit walaupun guni tu gelap. Jadi bawa jauh daripada yang macam gini kita pegang sini Kita jangan pegang sini. Pegang sini bahaya. Pegang sini. Okey, bawa. Jauhkan daripada badan. Kalau ular besar, pegang berdua. Jangan jadi macam cerita Piramli. Kami penyamun di dalam negeri ini habis. Gembira dapat tangkap ular. Letak atas belakang biku. Oh, jalan. Letak lekat. Kena kekok. Okey? Jadi kena hati-hati cara bawa ular. Sama juga keadaan dia tadi. Bermula daripada depan, ambil posisi jarak yang selamat. Dia tengok ha. Beza? Beza tak? Beza. Beza. Sebab itulah sebelum kita jeruk ular sawa, terus pergi pegang ekor dulu. Itu yang utama. Mana kita sangat gini. Kalau besar ni pun payah nak buat kerja dua orang, payah selesai. Paling tidak pun kena 3. Mari tengok. Oh, banyak. Ni ada lagi duduk dalam ni. Bahagian bawah, bahagian atas saja lebih kurang 50 batang gigi dah.
Tengok. Oh, tu di plastik tu. Nampak tu? Di plastik. Di plastik tu kan? Cangkut ke bawah. Dia cakap ke bawah. Jom kita Kalau tarik plastik tu, Jom kita tengok bahagian atas, bahagian bawah pula. Ni marah. Aduh. Sakit ah. Tengok bahagian bawah. Panjang bawah. Panjang. Tengok. Benar lah nak. Ini dah. Nak baca hati-hati tu. Okey, jadi inilah saya tunjuk bagi ular sawa. Sekali lagi ya. Okey. Tunggu tarik ekor Dulu. Besar. Baru dia tak beli. Tengok. Okay, nampak tak sebab apa saya cakap 2 orang pun tak lepas hari urusan ni. Siapa nak pergi pegang kepala? Siapa yang nak pergi pegang kepala? Jadi untuk ular sawa bukan benda yang mudah bagi saya untuk selesaikan. Sebab tu saya suka walaupun ular tedung selang kata besar betik, saya lebih senang lagi bekerja dengan ular tedung selang sebab dia tak membeli. Dan satu lagi, dia jenis bukan spesies ular yang patut gambang tau. Yang ni ular sawa ni dia patut gambang. Suka hati dia, pak dia bagi. Okey? Lepas. Adakah anda masih berani dengan ular sawa? Jadi ular ni berapa jarak kita nak duduk dengan dia? Sini pun selamat dah ni. Tengok Ni selamat dah ni. Dia patut dapat sini. Sini. Jadi dia perangai dia sama dengan ular tedung selang. Dia tak gambang macam ular sawa. Perangai dia sama dengan ular tedung selang. Jadi bila kita nak kepit ular, Pak kita kepit sini, boleh pegang tak boleh? Boleh. Tak boleh tengok ni. Gini. Tengok. Tengok. Tengok mulut dia. Cuba satu-satu benda lalu depan dia. Ambil gila. Ni. Cuba satu-satu benda lalu depan dia. Tengok. Ni. Gigitan membunuh. So dalam keadaan gini jangan sekali-sekali nak pergi tekak kepala. Jangan. Yang ni kena memang gigitan membunuh. Tubuhnya sendiri pun kokoh. Okey, jadi kepit dekat betul-betul pergelangan leher dia. Mana pusing je tu. Okey. Tengok bila saya pakai ngepit pendek. Senang. Satu orang pun boleh buat kerja. Apa Inilah. Ular senduk boleh pegang gini lah. Sampai ke ujung ekor gini ya. Tak tekan kepala. Cekik gini ya. Ingat tepi pipi. Cekik tepi pipi gini. Ular senduk. Ular kecil lah. Bila ular berbisa saya kecil, kalau kita pegang 4 jari di bawah, payah tak? Kemungkinan besar kan terlebih jari kita ke depan. Jadi kita pakai Kemas je 2 jari saja, jari telunjuk dengan ibu jari. Okey, jelas Ni kita panggil apa? Gelung pengumpan ular. Okey. Allah mudah bomo nak kat ular. Ayah lompat-lompat. Ya, ikat. Lalu. Naik tu, rumah. Kita ikat air pula. Mudah ni. Jadi boleh tahu lepas ni, bawa lah benda ni. Letak je depan ular. Kalau ular senduk pun boleh pakai. Betul je. Biasa pakai ular senduk boleh masuk masuk. Tak ada masalah. Okey. Boleh sahaja nak tekan sama ada dalam keadaan kepala berdiri ataupun kepala tunduk. Dua-dua pun boleh. Ambil di bahagian atas kepala, tengah-tengah, follow sahaja dia punya pergerakan. Contoh gini. Contohnya begini. Boleh gigi tangan tu. Boleh hulur tangan terus untuk ambil bahagian kepala. Dah. Selesai. Wah, bomba. Nampak?
Sebab kita dah tahu dah jarak patokan dia ke mana dan berapa jauh dia boleh pergi. Kita boleh baca dah. Okey? Jadi jika tak ada peralatan, boleh gunakan apa saja. Kita guna tanya apa? Kecuali senapan gajah. Baik? Senapan gajah tak ada pakai. Sendal kayu. Letak bahasa lembut sendal kayu. Sampai mampu. Sendal kayu dengan 1-2. Kayu ada Kalau tak ada cakuk, kita ada kayu. Kita ada kayu. Buat demo dengan kayu. Buat demo dengan kayu. Tak ada cakuk. Kalau tak ada cakuk. Oh, boleh? Tak, kalau nak senang lagi tak? Walaupun dia dalam keadaan berlari, senang je. Tak payah kayu menegak. Oh, gelek ni tu. Dah. Boleh tak? Kita bagi dia lagi. Lagi lagi. Lagi lagi. Lagi. Aku dah. Lagi pun. Lagi. Oh, ada pula dah. Kali lagi. 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 Letak kayu 2-4 pun tak ada lagi dah. Sebab apa? Ular lemah dia bahagian mana? Bahagian kepala, bukan bahagian ekornya. Dah. Tengok. Dapat kepala tak ada masalah. Walaupun ular sawa saiz 20 kaki. Beres. Kalau tak ada peralatan, kalau payah sangat nak guna dalam keadaan menegak, guna dalam keadaan melintang. Sama juga. Melintang lagi senang letak gitu ya. Tapi kalau ular panjang 10 kaki, janganlah ambil dekat tengah-tengah gini. Tahu nak gelek tu. Ular panjang ni. Ni. Ambil duduk sini. Awak pergilah duduk sini. Cium. Memang makan hasil. Tanpa duduk. Memang makan hasil. Memang kau mari sini dulu. Okey? Ambillah berdekatan dengan bahagian kepala pak. Bukan. Tak ada masalah. Okey, yang kanan bilang. 1 2 1 2 1 Kalau belakang dah. 1 Bulan 1 pecah akan gerak ke belah kiri saya dan bulan 2 akan gerak ke belah kanan saya. Boleh? Okay, so sekarang ni kita akan buat sesi snack confident. Sudah dipecahkan kepada 2 grup. Okay? Dengan dia fokus pergerakan hak jauh lagi. Sebab memang sifat ular gitu. Okey, lepas ni saya sini jalan stay, saya akan gerak. Walaupun saya berjalan di luar bulatan, dia akan cari saya. Lepas tu Cik Malik tengok Cik Malik gerak pula. Baru dia fokus kepada bahagian sana. Okey. Okey, jadi ni Cik Zabidi ke depan ni. Lagi. Okey, stop. Okey. Ini Cik Rosli masuk rapat sikit. Okey, stop. Cik, rapat sikit. Tak berapa nak buka kaki tu. Berat kaki. Tuan-tuan boleh tengok beza bila masuk kecil, bila kata satu langkah ke belakang, macam 15 langkah ke belakang. Kalau masuk Okay, ini sesi snack confident. ini sesi snack confident. Alright. Cik Harizam. Kaki kiri masuk sikit. Jangan gerak. Kaki kiri masuk lagi. Okey. Masuk ya? Masuk lagi. Okey, stop. Okey. Dan ni Cik Asri. Okey. Cik Asri. Okey, masuk. Cik Asri masuk. Okey, stop. Cik Zamri masuk. Okey. Okay subscribers, jadi itu saja untuk part 2. So kita akan sambung part 3 mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Jadi terima kasih kerana sentiasa support
channel saya iaitu Squad King Cobra Channel, channel ular anda. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.